أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat syukur itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 192 dah. Bawah tu iaitu kata-kata kita ambil sikit tu, ada yang kita baca tak habis kuliah yang lalu tu. Dan lagi menyebutkan pula Syekh Husain Al-Ujaimi dengan katanya, wa qad qala Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Syazili nafa'allahu ta'ala bihi, kitabu qutil qulubi yurisun nur wa kitabul ihya'i yurisul ilma. Wa qala Sayyidi Syekh Muhammad Mirdas qad warada ilaina anna sigharal muridina wasalu bi mutala'ati kutubi sufiyyah qabla wusuli kasirin minal kibar min tariqil mushtaghilina bil ibadah. Baik, apa maksudnya? Artinya, sesungguhnya telah berkata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Syazili, ini merupakan imam besar ulama di antara ulama-ulama besar ahli tasawuf, Abdul Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, yang hidup sekitar kurun yang ke-6 Hijriah. Bermula kitab Qutul Qulub, yakni kitab Qutul Qulub ini yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki. Ni Abu Talib Al-Makki ni ulama ahli tasawuf yang lebih dahulu lagi lah, iaitu dia hidup sebelum Al-Ghazali lagi, Abu Talib Al-Makki ni. Dan dikatakan setengah pengkaji tu mereka mendapati Al-Imam Al-Ghazali ni ketika dia menulis kitab Ihya Ulumuddin tu, dia banyak terpengaruh dengan corak penulisan Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub. Jadi kata Abu Hasan Syazili, kitab Qutul Qulub ini mempusakai bagi orang yang mutalaah beberapa kitab sufi itu. Jadi terjemahan di sini kalau ikut asal teks Arab tu, kitab Qutul Qulub itu yakni membuahkan, menghasilkan nur. Ini hak terjemah asal. Cuma
macam saya sebut hari itu tu, terjemahan di sini macam dia ada benda yang tertinggal ataupun yang terlepas lah. Baik, kita tengok asal arah dia tu. Kata Abu Hasan Syazili, kitab Qudul Qulub ni karya tulisan Abu Talib Al-Makki ni, Syekh Abu Talib Makki ni, dia mewariskan nur. Yang kitab tu kalau orang belajar, orang mutalaah, orang mengkaji kitab tu dia akan memberikan nurul hidayah. Itu ungkapan yang diberikan oleh Abu Hasan Syazili. Cuma kitab ni kitab Qudul Qulub ni tak banyak dipelajari oleh orang kita ni, kecuali orang yang mengaji Arab dan mengaji bidang ni lah. Dan kita dapati kitab ni dari segi terjemahannya tu mungkin tak banyak tersebar lah dalam masyarakat kita. Adapun dalam kitab Ihya ini tidak ada dalam terjemahan ini, saya ambil tengok arah asal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali ini, dia mempusakai, mewariskan atau membuahkan, menghasilkan ilmu, buah ilmu dia. Imam Ghazali ni masa dia tulis Ihya, masa tu dia berada pada marhalah, berada pada peringkat dia sedang menghayati tasawuf dalam bentuk penghayatan yang sangat khusyuk lah. Kerana Ghazali tulis Ihya ni pada waktu dia sedang bersuluk, dia sedang beruzlah. Dalam tempoh tu dia tulis Ihya Ulumuddin ni. Jadi kata Ghazali, antara apa yang pernah diberitahu, dijelaskan oleh Ghazali, dia kata, setelah aku menempuh perjalanan ahli tasawuf ni, yakni perjalanan-perjalanan yang ditunjukkan oleh ahli tasawuf ni, aku mendapati ilmu aku berganda-ganda, jadi berganda. Dan tempoh itulah dia tulis Ihya Ulumuddin ini. Cuma malangnya hari ini orang kita ni dia cuba melabelkan kitab Ihya ni dengan label ada apa comel sikit lah. Antara isu yang dikaitkan dengan kitab Ihya Ulumuddin ni, iaitu dia kata ada hadis-hadis dhaif banyak dalam tu. Jadi di lambung buah tu sutir tu banyak hadis dhaif lah. Padahal kalau orang yang tengok kitab Ihya, saya sebut ni sebab hari ni dia ada satu orang panggil perang pemikiran hari ni. Perang pemikiran ni kalau dulu yang mainkan peranan ni orientalis, mustasyrikun dulu. Hari ni orang Islam sendiri pakai buah ni. Orang Islam sendiri. Jangan mengajilah kitab Ihya ni, banyak ada dhaif dalam macam-macam lah. Dia bandingan mudahnya gini lah, kalau kita dalam silang macam kain lah, kain molek, cuma bawah tu mungkin ada carik sikit. Jadi hok bahagian carik tu yang ambil gambar. Yang ambil gambar tu tunjuk kain ni carik, padahal carik ujung tu sikit je. Orang kita, penyakit orang kita hari ni. Jadi dalam Ihya tu memang tak dinafikan adanya hadis-hadis dhaif, tarah dhaif. Pertama sekali, status hadis dhaif ni ulama-ulama kita pakai hadis dhaif dalam bab-bab fadailul amal. Pakai, ulama kita pakai. Ada pakainya hari ni Salafi Wahabi. Tu tak mau pakai hadis dhaif. Sikit-sikit ni dhaif dah pakai. Jadi pada mereka ni dhaif tolak. Tapi nak khabar pendirian ulama-ulama kita, mereka ni pakai hadis dhaif dalam bab-bab tertentu, terutama dalam fadailul amal lah, tentang masalah kelebihan-kelebihan amal dan beberapa perkara lain lagi lah, dipakai hadis-hadis ni. Itu satu perkara. Yang kedua, saya khabar ni supaya kalau kita dengar hari ni, sebab benda-benda macam ni orang guna WhatsApp. Dia sibuk ikut WhatsApp lah, itulah. Jadi orang-orang ramai ni bila dengar kadang-kadang terpengaruh. Jadi kita khabar mudah-mudahan jadi penapih lah. Kalau ada suang-suang macam ni, paling tidak dia ada asas. Dia tahu, dengar-dengar sikit-sikit tahu. Gini rupanya. Cara Imam Ghazali tulis Ihya ni, sekalipun dimuatkan juga ada hadis yang bertaraf dhaif menurut penilai-penilai hadis di kemudian hari ni. Tapi Ghazali tulis letak hadis ni dhaif ni bukan jadi dasar penulisan dia. Dia letak sebagai penguat je. Kalau kita tengok Imam Ghazali, dia tulis, dia mulai dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang kuat dulu. Lepas tu baru sandaran-sandaran diperkukuhkan tu, barulah ditepek, dibawa hadis-hadis yang sebahagiannya itu adalah bertaraf dhaif. Jadi nak kabarnya Imam Ghazali bawa hadis dhaif ini solek je, solek.
Dia bukan asah kepada sesuatu perkara yang nak diberitahu oleh Ghazali tu. Cuma hari ni saya nak kata perang pemikiran orang kita hari ni cuba nak menjauhkan orang daripada ilmu tasawuf secara umum, kemudian kita ihya yang tulis oleh Al-Ghazali secara khusus. Itulah modal dia pakai. Banyak dia ta'ih lah, itulah, inilah, macam-macam lah. Padahal jasa kita ni kepada umat Islam sangat besar. Jadi Abu Hasan Syazili ni dia kata sini, dia kata kitab Ihya Ulumuddin ini mewariskan ilmu, yakni menatijahkan, membuahkan ilmu. Maksudnya kalau orang mengaji kitab ni, dia mengaji, dia mutalaah, dia menadah, dia talaki dan sebagainya, dia akan dapat banyak ilmu daripada kitab. Barulah baik. Kemudian baru dikatakan di sini, berkata Syekh Muhammad Mirdas ni. Jadi Syekh Muhammad Mirdas ni dia kata, barulah dia kata, orang yang mutalaah beberapa kitab sufi, ini terjemahan daripada kalam dia tu. Orang yang mutalaah yakni orang yang belajar, orang yang mengaji, belajar kitab-kitab ahli tasawuf, kitab-kitab yang dikarang oleh ahli sufi ni, ahli tasawuf ni, dahulu, yakni lebih cepat daripada sampai kebanyakan orang yang besar-besar. Yakni orang yang mengaji kitab-kitab ulama tasawuf ni, dia belajar dari segi perjalanan dia tu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang mengaji kitab-kitab tasawuf ni lah lebih cepat, lebih dulu sampai, berbanding dengan orang-orang yang tekun berbuat ibadah. Kata Syekh Muhammad Mirdas ni, nak kabarnya kitab-kitab ulama tasawuf ni sangat bermanfaat, sehingga dikatakan oleh ini, dikatakan ini penilaian alim ulama lah, alim ulama ahli tasawuf, sehingga dikatakan orang yang cuba nak membersihkan diri dia, nak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dia belajar, dia mengaji kitab-kitab ahli tasawuf tu. Orang yang cuba nak mendekatkan diri kepada Allah ni, menyucikan hati dengan cara tu, cara belajar, mutalaah ni, dia mengaji, dia meneliti, mempelajari kitab-kitab ahli tasawuf ni, dia sampai dulu lebih cepat berbanding dengan orang-orang yang menekuni ibadah. Kibar ni orang yang tekun beribadah lah, ahli ibadah, memang dia ni orang banyak beribadah. Tapi dalam bab menyampaikan kepada tujuan, kata Syekh Muhammad Mirdas ni, orang yang sampai dengan jalan mengaji tu lebih cepat. Kerana apa? Kerana dia ada suluhan ilmu. Macam kita kat jalan malam, ada orang gagah naik basikal mengayuh ni, tapi lampu tak ada. Kau kayuh perlu jeruk, gogah, pau lagu ni, pau masuk dalam lagu. Berbanding dengan orang yang tak gagah mana, tapi ada lampu ada. Lampu ada ni, nampak jalan lekong. Oh, dia ada lubang syong dia lekong. Oh, ada parit, berhenti dulu. Tapi banding dengan orang tadi tu, orang gagah ngayuhnya orang tadi tu, tapi tak ada lampu. Gatih kuat, gogah, bau dah jatuh dalam parit, bau hilang gau. Jadi itu bandingkan mudah macam tu. Jadi Muhammad Mirdas ni dia kata macam tu juga. Orang yang berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah ni, dengan cara dia mengaji kitab-kitab tasawuf ni yang dikarang oleh ulama-ulama ahli sufi ni, itu mendahului, lebih cepat mencapai maksud berbanding dengan orang yang menekuni ibadah semata-mata. Itu maksudnya. Daripada sampai kebanyakan orang-orang yang besar-besar, yakni orang yang beberapa lama di dalam menjalani tarekat yang membanyakkan dengan berbuah ibadah, yakni orang yang menekuni ibadah semata-mata tapi tak mengaji mana. Adapun orang yang mengaji kitab-kitab tasawuf ni, kitab ulama-ulama dia, orang ini insya-Allah dia lebih cepatlah mencapai maksud daripada mempelajari ilmu tasawuf. Dan setengah daripada kelebihan ilmu tasawuf itu, iaitu yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Mawahib Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala dengan katanya, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manami, faqultu ya Rasulullah, inni mutafaddilun fi ilmi tasawuf. Faqala iqra' kalam al-qawm, fa innal mutafaddila ala hadzal ilmi
wal waliyyu wa ammal alimu bihi fahuwa kan najmi alladhi la yudraku. Ni kata Abul Hasan Asy-Syadzili. Artinya, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku. Mimpi jumpa Nabi. Orang hak jumpa mimpi Nabi ni memang sahih Nabi. Tapi kena tengok jugalah orang hak mimpi tu warna besar. Jadi sekarang ni, kalau hakikat bahawa orang yang berjumpa mimpi jumpa Nabi tu memang tak boleh nak lari, memang betul Nabi sungguh. Persoalan sekarang, orang yang mengalami tu betul salah. Tu je. Sama ada dia lebong ke, ataupun dia reka-reka ke, macam mana, atau macam-macam lagi lah. Tapi kalau mimpi jumpa Nabi memang sahih. Yang dilihat dalam mimpi itu adalah Nabi. Sebab apa? Kerana ada jaminan dalam hadis. Kerana Nabi sebut, dia kata hadis ni menyatakan tentang yaqazah, tapi berkait lah. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Ada riwayat lain, faqad ra'ani. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, tengok aku dalam mimpi dia tu, dia akan jumpa aku, dia akan tengok aku dan akan sedar dan jaga. Satu riwayat lain sebut, maka sesungguhnya memang ia betul-betul tengok aku, kata Nabi. Jadi orang yang berjumpa mimpi jumpa Nabi ni seperti kalau betul lah mimpi dia tu, maka memang tak keliru lagi. Memang sebab apa? Nabi beritahu, fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sebab syaitan ni Allah Ta'ala tidak memberi kemampuan kepada dia ni untuk menjelma berupa dan rupa aku. Dia tak boleh nak dalam rupa Nabi. Rupa orang lain boleh, rupa kita ni tak ada masalah. Jadi syaitan ni kalau nak tipu, dia menjelma dalam rupa orang ni boleh. Dia tak boleh nak jelma dalam rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Jadi kalau orang mimpi jumpa Nabi dan muafakat dengan apa yang disebut dalam Syama'il, dengan ciri-ciri Nabi tu, memang betul sungguh. Sebab syaitan tak boleh nak rupa dalam rupa tu. Jadi sekarang ni Abu Al-Mawahib Syadzili ni, dia kata aku telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Maksudnya, pertama sekali orang mimpi jumpa Nabi ni memang betul. Yang kedua, orang hok khabar ni orang yang dipercayai. Isu kita hari ni orang tukang khabar tu kadang-kadang dah nak percaya mana. Tu masalah. Pula-pula tu campur dengan hak lebong pun banyak. Hak lebong. Jadi hari ni orang banyak cari kepentingan. Jadi nak capai maksud dan tujuan dia kau, dia seletkan Nabi lah. Mimpi jumpa Nabi lah, itulah, inilah. Padahal nak berlaku ke barang dia kadang-kadang. Jadi berlaku orang yang mendakwa jumpa Nabi. Jadi isunya sekarang bukan isu salahnya fenomena kelirunya fenomena jumpa Nabi itu memang tidak dinafikan. Memang betul. Kalau ada orang jumpa Nabi memang betul sungguh benda tu. Sebab syaitan tak akan nyuruh, tak dapat nak berupa dengan rupa Nabi ni. Masalah yang timbul sekarang, orang yang mendakwa tu yang ia kena cek dulu. Orang mengaku, orang mendakwa. Tu kena cek, kena perhati. Kita ingat dulu masa musim Covid sekali dulu. Ada tersebar berita lah. Tersebar berita ada seseorang tu mimpi jumpa Nabi. Nabi khabar obat Covid. Semua makan benda. Dah sebetul sekejap je habis barang tu. Nyoda dia orang. Saya ingat nama apa benda lah. Ada satu report tu lah. Report tu orang pakai nampak apa benda. Saya tak ingat nama dia tu. Tapi benar lah, ada seorang dia kata dia jumpa dia khabar dia mimpi jumpa Nabi. Jadi Nabi khabar obat Covid tu makan benda tu. Jadi bila disebut orang percaya atas kenyataan siapa jumpa Nabi tu memang jumpa Nabi sungguh. Lakulah barang tu. Dah sekejap je dah habislah masa orang. Nak kata apa? Persoalannya sekarang, jadi ada orang tanya saya masa tu, dah mana ni mimpi jumpa Nabi ni. Jadi saya kata dua perkara yang perlu kita kena faham. Pertama sekali, hakikat mimpi jumpa Nabi itu memang tidak dapat dinafikan. Kalau betul sungguh mimpi jumpa Nabi, memang sah Nabi. Isu sekarang orang yang khabar di mimpi tu, dia ni boleh pakai ke tak? Boleh percaya ke tak? Kena siasat orang ni dulu.
Tapi kalau dia memang betul-betul orang yang dipercayai dan dia mimpi jumpa Nabi sungguh, memang tak nak kata apa. Tidak kata apa. Cuma isu orang ni, orang yang mendakwa itulah yang perlu kita kena tengok dulu. Baik, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku. Maka aku berkata, ya Rasulullah, bahawasanya hamba sekarang ini aku sekarang ini seperti kanak-kanak yang baru belajar ilmu tasawuf. Jadi dikata ke Nabi dalam mimpi dia tu, aku ni, ya Rasulullah, saya ni macam orang baru mengaji, budak-budak lagi. Orang baru lagi mengaji dalam ilmu tasawuf ni. Maka sabda Nabi SAW, baca olehmu akan perkataan kaum ahli sufi. Jadi Nabi pesan ke dia dalam mimpi kepada Abu Hasan Syazili ni, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ahli tasawuf. Baca, pelajari, baca kitab-kitab yang mereka tulis tu. Maka bahawasanya orang yang mubtadi ni orang yang baru bermula lah, orang yang baru-baru. Bahawasanya orang yang mubtadi yang baru belajar ilmu tasawuf itu, iaitu waliullah. Dia kata, Nabi beritahu dia dalam mimpi lah, orang yang baru-baru belajar ilmu tasawuf ni, Nabi kata dia tu waliullah dah, wali dah. Tu wali dah dia tu. Adapun orang yang berilmu, yakni orang yang sudah mantap dan teguh mendalam ilmunya dalam ilmu tasawuf ni, dengan ilmu tasawuf ini, maka iaitu seperti bintang yang tiada dapat dihinggakan akan dia. Maksudnya orang baru belajar pun wali dah. Apatah lagi orang yang sudah mendalam ilmunya dalam perkara itu dia umpamakan seperti bintang yang tidak terhingga dari segi sinaran cahaya dia tu, hidayah petunjuk dia tu. Jadi pertama sekali dah boleh pakai benda ni. Jadi beginilah, macam saya kata tadi lah, mimpi ada beberapa perkara untuk kita terima benda-benda macam ni. Pertama sekali kena tengok orang yang mengatakan demikian tu siapa dia. Orang ni boleh pakai ke tak? Orang yang diyakini orang yang sikoh, orang yang dipercayai ke tak? Tu nombor satu. Yang kedua, memang seseorang yang jumpa Nabi tu memang betul Nabi, tak benda lain dah. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa apa-apa yang berlaku selepas daripada tu sama ada dalam rupa mimpi dan sebagainya, taraf perkhabaran-perkhabaran tu dia adalah mubasyirat. Dia bukan membawa hukum baru. Kena ingat. Kerana syarak ni sudah terhenti dengan kenabian, berhenti dah. Selesai dah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak ada dah lebih daripada tu. La Nabi ya ba'di, kata Nabi. Tak ada Nabi dah lepas daripada tu. Lalu macam mana ni orang mimpi jumpa Nabi ni? Maka kena tahu bahawa perkara-perkara yang sama ada melibatkan ru'ya sadiqah, mimpi yang benar, ataupun kasyaf atau sebagainya, semua itu tarafnya adalah mubasyirat. Mubasyirat ni apa benda? Pembawa berita gembira, yang ni pengukuh apa yang sedia ada, bukan bawa benda baru. Jadi bila kita baca kitab-kitab tasawuf, ada sebut tentang kisah alim-alim ulama yang mimpi jumpa Nabi gitu gini, kita kena faham perkara-perkara tadi tu, bahawa semua itu adalah tarahnya mubasyirat saja, yang ni pembawa berita gembira, penghurai, penjelah ataupun pencerahan kepada apa-apa yang sudah sedia ada di dalam syarak kita. Dia bukan bawa hukum baru. Dan setengah daripada kelebihan ilmu tasawuf, ini sebahagian daripada kelebihan ilmu tasawuf itu, iaitu yang disebutkan oleh Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Sufi Al-Syeikh Hasan Ibn Al-Faqih Abdullah Al-Hajjaj nafa'ana Allahu bihi amin, di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Al-Fathiyah.
dengan katanya, qad taqarrara mazhabu sufiyyatil yawma taqriri sairil mazahib wa sara mazhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sairi ma yata'allaqu bihi. Faman arada tahqiqahu wa tafaqquha fihi fa'alaihi bil qira'ati ala masyayikhihi wa mutala'atil kutubil musannafati fihi ala atammi ma yakunu fala wajha li'adamil ishtighali bihi illa dha'ful iman wa quwwatul ghaflati 'ala Allahi wal yaumil akhir fastighalu bi ghairihi wal i'radu anhu ishtighalu bima la ya'ni bal aktsaru masailihi fardu 'ainin wa baqiyatul ulumi yughni aw yughna anha wa la yustaghna anhu wa hiya fardu kifayatin aw fudulin la yuhtaju ilaihi. Ni isu orang timbul hari ni ilmu tasawuf ni fardu ain ke fardu kifayah ke, ni jawapan yang duduk sini banyak ni. Artinya sesungguhnya telah tetap dan telah nyata mazhab ahli sufi. Jadi kata Syekh ni, Syekh Abdullah Al-Hajjaj ni, dia kata mazhab ahli sufi hari ini pada hari ini sudah teguh, sudah mantap, maksudnya sudah terorganize dengan baik, seperti tetap dan nyata, seperti nyata segala mazhab yang empat. Sebagaimana mazhab-mazhab fiqh sudah terbina dengan kukuh, terorganisasi dengan kukuh, maka mazhab tasawuf pun seperti itu juga. Kata Syekh. Jadi kita tahulah dalam tasawuf ni dia ada mazhab, dalam fiqh banyak mazhab lah. Orang terkenal tu, empat tu yang terkenal. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Ini hal terkenal. Ada lagi beberapa mazhab yang setengah tu sudah lupuh dah. Maka dalam tasawuf pun seperti itu juga, dia ada mazhab-mazhab dia. Jadi mazhab-mazhab ni telah dibangunkan, telah dibina, diorganisasi oleh tokoh-tokoh mujtahid dia tu. Jadi kalau fiqh Imam Syafi'i ni telah membangun mazhab dia tu dengan pelbagai perkaranya, dengan dengan kaedah-kaedahnya, persoalan-persoalan huraian dan ijtihad-ijtihadnya tu dibangunkan secara lengkap oleh Imam Syafi'i, maka jadi mazhab Syafi'i. Maka dalam tasawuf pun dia ada mazhab dia juga, yang telah diorganisasi, yang telah dibangunkan oleh tokoh-tokoh mujtahid dia tu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan Syazili. Ini tokoh-tokoh mujtahid dalam ilmu tasawuf. Dia macam fiqh juga. Jadi kata Syekh ni bahawa mazhab ahli sufi pada hari ini sudah terorganisasi dengan baiklah, terbina dengan lengkap dah. Sebagaimana mazhab-mazhab fiqh pun seperti itu juga. Yakni mazhab Imam Malik dan mazhab Abi Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum sudah terbina dengan lengkap, terorganisasi dengan baik. Dan jadilah mazhab ahli sufi itu seolah-olah mazhab mustaqil. Jadilah mazhab ahli tasawuf ni seolah-olahnya dia ni dah jadi satu mazhab yang tersendiri dah. Dulu tasawuf ni merupakan aspek amalan. Dia kalau satu ketika dulu tasawuf ni orang tengok dari aspek ilmu ihsan dia tu, bukan sebagai satu mazhab. Maksudnya kalau bahas tentang tasawuf, bahas masalah tasawuf saja. Tak ada kait dah dengan masalah usuluddin, fiqh dan sebagainya. Tapi di suatu zaman ni, di suatu peringkat ni, perkara tu telah diadungkan sekali, sehingga kitab-kitab tasawuf di dalam tu ada akidahnya, dia ada fiqhnya dan dia ada tasawufnya. Seolahnya dia
telah terbina sebagai semacam satu mazhab yang tersendiri, yang bukan saja menyentuh tentang aspek tasawuf itu saja. Bukan cakap pasal tasawuf saja. Bahkan bila sebut mazhab tasawuf ni, dia sudah lengkap mencakupi perkara-perkara lain juga. Dalam tu ada akidahnya, ada fiqhnya dan ada tasawufnya. Gitu. Seolah-olah mazhab mustaqil dengan ilmu usuluddin dan ilmu fiqhnya. Lengkap dah sebagai satu mazhab. Dah jadi gitu dah. Sebelum tu tak, bila sebut tasawuf ni kau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rohani manusia je lah, tentang hati manusia dan sebagainya. Tapi perkembangan zaman ni, semasa mazhab tasawuf ni seolah jadi satu mazhab sendiri dah. Maksudnya dalam tu ada akidahnya, ada fiqhnya dan ada tasawufnya. Diadung sekali dah. Baik, dan segala hukumnya dan segala barang yang takluk dengan dia, yang berkait dengan dia, sudah lengkap menjadi macam satu mazhab. Baik, maka barang siapa berkehendak mentahqiqkan sebenar-benar mazhab ahli sufi itu, sesiapa yang betul-betul nak memahami dengan sebenar-benarnya mazhab ahli tasawuf ni, dan berkehendak memfahamkan akan dia ilmu yang lain di dalamnya itu, iaitu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin dan ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Yang ni ataupun dia ni nak faham dengan kefahaman yang agak mendalam, kefahaman yang baik dan mendalam berkait dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Baik, maka kerasi ia atas yang demikian itu. Disuruh. Maksudnya hendaklah dia menyelami mutalaah ni, dia mengkaji, dia membaca, dia meneliti, dia baca, kemudian dia mengaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf. Maksudnya dalam tu sudah lekat, ada belaka dah. Akidah pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada dah. Jadi sesiapa yang nak faham secara yang lebih mendalam, secara yang lebih kukuh, secara yang lebih tahqiq, hendaklah dia kaji kitab-kitab, mengaji kitab-kitab tasawuf ni yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf. Dengan membaca akan segala kitab tasawuf itu kepada masyayikh ahli sufi. Jadi naklah dia belajar, dia mengaji kitab-kitab tasawuf ni. Mengaji dengan siapa dia? Mengaji dengan guru-guru ahli tasawuf. Jadi masalah ilmu tasawuf ni kadang-kadang dia perlukan kepada keahlian sikit lah. Keahlian ilmu tasawuf tu, yang mana kalau seseorang itu dia tidak menyelami tasawuf dengan baik, kadang-kadang dia akan buntu dalam beberapa persoalannya lah. Sebab tu kunci kepada ilmu tasawuf ni adalah berguru ataupun suhbah. Kalau kita baca kitab saja, kadang-kadang ada benda yang mungkin terkeliru sikit lah. Ini pedoman mengaji tasawuf ni, dia tak cukup hanya baca kitab. Memang disebut tadi tu, orang yang mencapai maksud bertasawuf dengan cara mengaji kitab-kitab tasawuf ni lebih cepat. Tapi bukan atas mengaji kitab tu saja. Kita kena ingat, sekalipun disebut oleh ulama tasawuf tadi tu, bandingan antara orang yang menekuni ibadah dengan orang yang mengaji kitab-kitab tasawuf ni, orang yang mengaji kitab tasawuf ni lebih cepat sampai kepada maksud. Tapi jangan kita baca orang ni mengaji semata-mata mengaji. Kerana dalam ilmu tasawuf ni dia ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama sekali, pengajian kitab dia tu. Yang kedua, ada bimbingan guru dia tu. Jadi kalau kita ni menyelami tasawuf dengan cara mengaji kitab saja, dia akan timbul banyak masalah sikit. Pertama sekali, kadang-kadang banyak huraian-huraian kita terhadap persoalan tasawuf tu akan jadi keliru sikit. Dia seumpama macam kita tengok kena kapung dengan tengok peta lah, tengok peta. Jadi bila kita ada peta besar ni, kita akan kenal semua kampung-kampung tu. Kita kenal kampung ni ada.
Nama kampung ni, luah kampung ni, gini-gini dia kena. Hak masuk dalam peta tu kita boleh, maksudnya hak ada dalam buku tu kita boleh baca belaka lah. Hak ada dalam peta tu kita kenal belaka. Tapi kalau kita pergi kampung tu hak ada dalam peta tu, kalau kita pergi kampung dia sungguh, belum tentu kita kenal kampung dia tu. Belum tentu. Itu beza dia. Jadi kalau tasawuf ni dia mengaji kitab sebahagian, tapi perguruan dengan guru dia tu, itu kunci besar untuk kita fahami tasawuf. Bahkan ada setengah orang tu pengajian dia dengan guru tu kadang-kadang melengkapi, mencukupi, yang menjadikan dia mampu untuk memahami kitab-kitab tasawuf yang lain. Bab kunci duduk situ, duduk pada suhbatul masyayikh, yakni berdamping, bersahabat dengan guru mereka ni. Sehingga kadang-kadang dengan sebab tu dia akan dapat pengalaman-pengalaman, pengetahuan tentang tasawuf ni yang kalau dibaca kitab-kitab dia akan fahami kitab tu dengan baik. Tu saya nak khabar. Jadi hari ini timbul sikit masalah yang kita dapati. Setengah setengah daripada kita kadang-kadang dia hanya berpedomankan kepada kitab untuk menyelami tasawuf. Maka kadang-kadang akan timbul sikitlah beberapa kekeliruan dalam memahami aspek-aspek tertentu dalam tasawuf ni. Saya sebut gitu tu sebab gini, dulu kita tak boleh nak lari. Kita pun yang kita kata gitu tu sebab kita pun pernah mengalami kekeliruan gitu tu. Kekeliruan ke mana? Satu ketika dulu kita pun bermula pengajian tasawuf ni dengan cara pengajian kita baca, lepas tu kita pergi mengaji, kita dengar. Tapi kita dapati ada beberapa kekeliruan dalam pandangan kita sendirilah. Masa tu kita membayangkan bila tasawuf ni orang yang hidup dengan sangat ketat dengan erti terjaga dari segi syariatnya, seolahnya kalau hari ni nak duduk kampung tak boleh duduk dah. Kita mari mikir gitu. Mari mikir gitu. Terutamanya bila kita faham konsep-konsep tentang zuhud dan sebagainya, akhir sekali kita membayangkan hari ni kalau nak mengamalkan tasawuf, nak amalkan tasawuf ni tak boleh duduk dengan orang dah. Kena lagi dalam hutang. Dalam hutang tak campur dengan orang dah, baru boleh mengamalkan tasawuf. Jadi gambaran-gambaran macam tu pernah kita tergambar macam tu dulu. Kerana kita mengaji kok baca kitab saja. Sebab kitab ni dia tulis gitu, tidak khabar mana penting, mana lebih penting, tak ada. Sekata je. Tapi kalau kita mengaji dengan guru, dia akan khabar. Hak ni utamanya. Hak ni cabang dia. Hak ni kunci dia. Lain. Tapi kitab dia tulis sekali. Dalam suti kitab je. Itu masalah yang mungkin timbul lah. Jadi persepsi kita kadang-kadang jadi gitu. Setengah tu kita membayangkan tasawuf ni tak boleh simpang dunia langsung. Akhir sekali persepsi tasawuf kita ni sama dengan kemiskinan. Bila tasawuf kau tak boleh nak pakai baju comel sikit, tak boleh. Nak pakai kereta hak mahal sikit, tak boleh. Nak buat rumah besar sikit, piti ada, tak boleh. Pakai ngaji tasawuf ni. Dia mari mikir gitu. Sebab dia mengaji istilah-istilah zuhud tu, dia tengok kadang-kadang dari aspek tertentu je. Sehingga takrif zuhud ni buang segala-galanya, seolahnya tak boleh nak hidup gaya tu. Jadi akhir sekali tasawuf ni disinonimkan, disamakan dengan kemiskinan. Apa-apa, tak ada benda, selas pinggang je. Kadang-kadang mari gambaran tu. Kadang-kadang mari gambaran bila dia baca sesuatu kitab tasawuf tu, dia sebut kisah-kisah aulia yang gaya ibadah dia tu ibadah yang tahap yang luar biasa. Lalu timbul tanggapan dalam hati kita ni, gelak gambar kita nak ngaji tasawuf ni. Dah ahli tasawuf 40 tahun sembahyang subuh dengan wuduk, sembahyang isyak. Nak buat mana? 40 tahun sembahyang subuh, wuduk, solat isyak. Macam mana ni? Kita baca kisah gitu tu. Kemudian kita baca kisah-kisah lagi, ada di antara mereka itu kisah suhur sudahlah, Imam Syafi'i sudahlah. Dia baca Quran sekali sehari. Bulan Ramadan 2 kali sehari. Dah buat ke mana? Dah tidak pergi situ sini, tidak buat kerja sikit pun. Tidak tidur sikit.
2 kali sehari tu dia baca Quran. Setengah mereka tu semayang Al-Junaid, semayang 1000 rakaat sunat. Setiap hari. Imam Junaid ni dia berniaga, dia bisnes, dia buka kedai. Tapi dia buka kedai, dia pergi belakang dia semayang 1000 rakaat setiap hari. Tu dia buat mana gitu. Baca kisah-kisah Syamdul Qadir Jalani berat lagi. Jadi kita bila baca gitu kita tergambar Allah tasawuf. Tak ada orang boleh mengaji ilmu ni. Dia tak tahu bahawa cerita-cerita tu hal yang bukan disuruh kita ikut. Hak yang kita disuruh belajar umpamanya benda lain. Hak tu bahagian lain. Jadi bila kita baca kitab kita akan jadi macam tu. Kita akan bayangkan tasawuf ni benda yang mustahil. Bukan zaman kita dah. Tapi kalau kita mengaji dengan guru dia tu, dia akan kata ni bukan bagianmu, tak suruh ikut gini ni. Itu nanti hasil sebahagian daripada karamah. Orang yang dapat situ dia boleh buat. Kita tak suruh ikut buat gitu tu. Tapi kita tak mengaji, kita tak nampak buat tu. Mula kita memikir macam-macam. Saya dulu pernah jumpa dengan seorang yang akhir sekali akal dia macam terganggu. Mungkin kerana dia mengaji benda begini ni tak ada pedoman guru. Jadi mungkin dia mengaji bab nak jaga halal haram ni. Asalnya mungkin gitu, dia nak ngaji halal haram. Jadi tak boleh barang orang, tak boleh. Akhir sekali nak keluar rumah takut. Takut buat apa? Lalu atas tanah orang, pijak upuk orang. Takut. Akhir kali tak tubik rumah. Padahal lah. Duduk rumah saja. Takut. Takut ni lah. Tak boleh ni barang orang, tak tahu dengan izin dia, tak boleh. Yang ngaji stopok tu. Lagi kali dah nak tupik mesti lalu tanah orang. Zaman dulu jalan-jalan tak ada, lalu kau tepi-tepi rumah orang, kau pagar-pagar orang tu. Nanti kan pijak upuk dia tak tahu. Sudah. Lagi kali tak tupik rumah. Itu yang saya beritahu kunci tasawuf ni dua. Satu pengajian, yang kedua guru dia tu. Memberi petua pedoman-pedoman baru kita nampak molek, baru siku. Jadi sini dia beritahu macam tadi saya nak cover, nak huraikan apa yang disebut oleh Syekh ni. Bahawa sesiapa yang nak mentahqiqkan tasawuf, nak memahami tasawuf secara yang lebih kukuh, lebih jelas, lebih tepat, hendaklah dia baca kitab-kitab tasawuf dan berguru. Baca kitab-kitab dan berguru dengan masyayikh, guru-guru dia tu. Itu maksudnya. Kita pernah dengar ada seorang dulu mungkin dia ngaji kata benda, payah nak jadi tok wali ni kata. Payah nak jadi tok wali. Jadi bayangkan tok wali ni buat kerja-kerja tak adil. Main tak tidur berbulan-bulan, main tak makan. Sebab dia baca kisah-kisah tu. Payah nak jadi tok wali kata. Jadi dia fikir wali duduk situ. Ini persepsi yang silap. Saya nak kau punca. Bila kita tak mengaji, kita hanya baca, ia akan jadi gitu. InsyaAllah. Ada sikit baik. Baik, kerana ilmu tasawuf dengan membaca ilmu ahli sufi itu apa kat mana dia? Kerana ilmu tasawuf yang ada pada sekarang ini telah terhimpun di dalamnya itu ilmu fiqh. Nak kabarnya tasawuf dah jadi satu mazhab, macam jadi satu mazhab tersendiri dah. Dalam tu ada fiqhnya. Daripada ilmu fiqh dan daripada tarekat dan daripada hakikat, semuanya terkumpul dalam mazhab ahli tasawuf tu. Baik, kerana ilmu tasawuf kerana ilmu tasawuf yang ada pada sekarang ini telah terhimpun di dalamnya itu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin dan ilmu tarekat dan ilmu hakikat yang telah sempurna sekalian itu. Lengkap dah, campur belaka dah. Akidah pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada, dah lengkap, seolah jadi satu mazhab sendiri dah. Sebelum ni tasawuf tu tasawuf saja je.
Tapi perkembangan semasa menjadikan macam satu pakej tu. Dalam tu dengan akidahnya, dengan fiqhnya dan dengan tasawufnya. Maka tiada jalan bagi ketiadaan membimbangkan dengan membaca ilmu ahli sufi. Yakni tak ada jalan kita ni kecuali memang kena melibatkan diri, kena menyibukkan diri dengan membaca dan mempelajari kitab-kitab ahli tasawuf. Itu yang dibesang oleh Syekh Abdullah Al-Hajjaj ni. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.